Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi Alian Takwasa Masjid Nurul Hidayah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu tajuk di bawah tajuk Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Dalam banyak-banyak penyakit yang sampai ke tajuk kita pada kali ini di bawah tajuk Idha'atul Waqt, pembaziran masa ataupun mensia-siakan waktu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita setiap hari 24 jam. Ana harap para jemaah boleh kira supaya kita nak tahu 24 jam ini mengikut kajian dia. Kalau kita kali dengan 60 minit, 24 jam kali dengan 60 minit, kita akan dapat kumpul sebanyak 1440 minit. Kalau duduk 24 jam berasa sikit, tak? Tapi bila kita pecah jadi 1440 minit, kita rasa banyak sikit masa. Ada sempat banyak benda yang kita nak buat. Tetapi setiap orang itu berbeza. Ada orang yang boleh buat kerja banyak, ada orang yang 24 jam 1440 minit tak tahu apa yang boleh buat. Kita tengok dalam masa beberapa jam ini, ada orang yang boleh buat semua. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya sahabat dia, siapa di kalangan kamu orang yang berpuasa ini? Abu Bakar, akak saya. Siapa yang hari ini pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata dia. Maknanya Nabi tanya, siapa dia solat jenazah? Saya. Siapa dia sedekah? Masya Allah. Tanya pintu mana, ada belaka dia boleh jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul pada seorang begini keadaannya kecuali ahli syurga ni. Masya Allah. Maka kita kena tengok dalam waktu kita ni, kita kena ada jadual ataupun dia panggil timetable. Manajemen waktu kita kena ada. Biar 24 jam berlalu, kita punya senarai ada belakang. Kita bermula daripada subuh, sebelum subuh. Senarai tahajud. Ada. Walaupun 2 rakaat, alhamdulillah. Tinggi darjat 2 rakaat tu. Bila duduk dalam kubur esok. Sekarang ni kita kata 2 rakaat ya maya tahajud. Kita nak tahajud perdana 20 rakaat, tak usah duduk perdana. 2 rakaat yang berterusan setiap malam kita dapat, ataupun kita letak witir 3 rakaat di akhir malam, lebih baik daripada kita buat sekali perdana lepas tahu lepas pula. Bila orang tanya, "Maya dak tahajud?" Tahu AJK masjid tak aktif. Dia marah ke AJK masjid. Sebab apa? Setahun sekali je hanjur perdana. Tuan-tuan kena ingat, solat tahajud perdana ni setiap malam. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, perhubungan kita sehingga dikatakan itulah waktu rahsia. Khabiyatun min amali, rahsia yang tersembunyi di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, jangan siapa tahu. Tak payah kita beritahu pada orang,
Tak payah kita isytihar di mana-mana tempat, aku dah tahajud semalam. Tak perlu. Yang perlunya kita buat. Maka kerana itu para ulama membuat satu kesimpulan. Dia kata al-waqtu huwal hayah. Al-waqtu huwal hayah. Masa itulah kehidupan kita. Kita duk kata masa depan cemerlang tak cemerlang, tengok waktu yang kita gunakan. Ada sebuah buku kecil, nama dia Daqa'iq Ma'dudah, Jibalun Hasanat fi Daqa'iq Ma'dudah. Gunungan pahala yang kita dapat raih di dalam beberapa masa yang sekejap. Berapa minit kita boleh gunungan pahala. Dalam buku ni dia buat kajian, dia kata kalau orang tu umur 60 tahun, hidup 60 tahun, bermakna 20 tahun dia tidur saja, 20 tahun. Kan kita tidur berapa jam satu hari, kita rehat. Mana kalau kita bagi 3, 24 jam bagi dengan 8, ya. 8 kali 3 24, maknanya 1/3 umur kita duduk di tidur. Oh, lamanya tidur, baru berasa. Ni kalau orang kejut, subuh dah. Oh, subuh dah. Bila kita rasa lama kita tidur, bila kita sudah kehilangan waktu untuk beribadat, ketika itu baru kita rasa, oh lama. 20 tahun dah tidur. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah anda tengok orang tua-tua lama-lama ni, dia bangun awal dah. Tanya, gua nak bangun awal? Lama dah tidur. Dia berasa dah lama tidur. Kita rasa tak lama tidur lagi. Allahu Akbar. Bunyi azan subuh tu. Walhanya niat tadi nak bangun 5:30. Dah lagi 3 rakaat witir, 2 rakaat tahajud tentunya, tapi tak sempat. Maka kan itu dia kata al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan kita. Kita guna untuk apa waktu ni? Itulah dia panggil aset besar, Rasul Mal, kepala modal kita duduk di waktu yang kita gunakan itu, para jemaah sekalian. Masyhur dari kata-kata ulama salaf, dia kata apa? Al-waqtu kas-saif. Ada kata ni sebuah pada Imam Syafi'i, tapi kita kata di kalangan ulama salaf ni kata al-waqtu kas-saifi, masa itu seperti pedang. Illam taqtahu qata'aka. Mana kalau kita tak potong dia kerak kita. Kalau kita tak potong dia kerak kita. Maka itulah dia panggil masa yang paling rugi bagi seorang itu, iaitu waktu. Kerugian dia lebih rugi daripada harta. Kenapa? Ini menarik. Bagus dia punya motivasi para ulama ni, kata sebab kehilangan waktu tak akan boleh tarik balik. Waktu kita hilang, kita tak boleh nak undur balik. Boleh tak? Tak boleh dah. Saya tak sempat tadi zikir waktu petang. Tak sempat zikir petang ni. Petang tadi belum maghrib ni. Boleh ke kita undur balik matahari? Tak boleh. Dalam buku, dalam kitab kisah ghaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah saja Allah Taala beri mukjizat kepada seorang nabi. Dia tak sempat nak selesai peperangan dia berdoa kepada Allah Taala supaya matahari jangan di maghrib lagi. Sebab undang-undang dia, syariat dia, kalau dah maghrib kena berhenti perang. Dia kata tunggu sekejap, kita sudah baru maghrib. Soreti sekali tu je yang berlaku dalam dunia ini, seorang nabi boleh tangguhkan maghrib. Kita ni nak tangguh apa? Tak ada benda boleh tangguh. Mati tak boleh tangguh, waktu tak boleh tangguh, semua tak boleh tangguh. Maka bila waktu tu hilang, dia tak akan berulang. Tapi kalau harta kita kurang hari ni, esok kita boleh tambah, insya-Allah. Aku kerja mari 8 jam, nah, boleh RM200. Oleh kerana tak cukup mari, kita tambah kerja esok 14 jam. Boleh qada, tapi waktu tidak ada. Maka di sini yang kita nak bincangkan para jemaah sekalian, supaya di antara penyakit yang melanda umat kita ini, tak kira lah orang muda ke orang tua ke, iaitulah perkara kehilangan masa tanpa faedah yang diharapkan akan memberi pulangan kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sebab itu kita kena tengok setiap musim tu ada masa-masa keemasan
ia tertentu. Ada masa keemasan yang tertentu. Contohnya baru ni masuk bulan Zulhijjah. Kita hari ni masih Zulhijjah lagi. Nah, ingat ke tidak para ustaz kita, pendakwah kita bagi tahu bahawa hari terawal bulan Zulhijjah itu iaitu hari yang paling baik dalam dunia. Dia panggil khairu ayyamid dunya, afdalu ayyamid dunya, hari 10 awal Zulhijjah. Ceramahlah ustaz. Kita hok dengar ni boleh faham. Yang tak dengar tak tahu apa. Kalau orang pergi haji, dia kata hari yang paling kemuncak kita punya waktu keemasan dalam masa haji ni hari Arafah. Kita di sini Arafah kitanya boleh berpuasa je lah, kan? Baru ni kita puasa hari Arafah, alhamdulillah. Ingat satu lagi hari Ashura nak mari, tak lama, 2 minggu lagi. Hari Ashura mari, kita ada lagi satu puasa, hari yang besar. Kena tanda tarikh. Patut tuan-tuan tanda masuk dalam jadual masjid. Hari Ashura, hari berpuasa, tidak ada siapa yang boleh buat kenduri pada hari itu. Buat juga orang masjid tak pergi. Pasal ramai juga kat jemputan mari hari Ashura. Bila tanya dia, pasal apa buat hari ni? Allah maaflah ustaz, terlupa kat tarikh. Kata hok ingat juga apa? Raya Cina, ingat. Hari belah kelapa, ingat. Hari apa lagi? Tapi hari-hari kebesaran yang patutnya kita jadikan satu agenda, lupa kita. Sebab apa lupa? Sebab tidak ada semangat hati kita nak berpuasa. Buat-buat lupa pun tak tahu. Maaflah lupa. Ingat nak puasa juga hari ni. Tapi dah hajat orang dah pakai jadi. Rugi kita. Maka para jemaah sekalian, ada orang pergi Mekah. Hari Arafah, hari yang paling mulia. Orang lain pergi cari haji mabrur. Pak cik ni masih lagi mencari haji malboro. Ana pergi ke tandas. Tengok pak cik tua dah dia. Kita kata pak cik ni dah nak tanya, mari ni guna duit mana? Kadang-kadang kita terpaksa kena jual harta tanah pusaka nak pergi Mekah. Hari kemuncak hari Arafah, hari yang Allah Taala banyak merdekakan hamba dia, dia risau dekat tandas. Kata jumpa Haji Malboro juga hari ni. Bila kita tegur kata pakcik, hari ni hari Arafah, hari kita mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla, bukan hari-hari duduk berasak sini. Sejak dia. Awak siapa? Nyebut ayat terkelik lah kita. Moga Nabi sebut, Allah Taala sebut dalam hari Arafah, hari haji ni, la fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan balah masa haji. Kita dia tanya, awak siapa? Kita kata maaf, saya semua haji juga lagi. Maknanya dia tidak kata oh terima kasihlah. Nah, saya terlupa tadi. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Bermakna bila kita kehilangan waktu, artinya waktu ini satu nikmat yang besar. Tanda waktu, al-waktu wal hayah, dan waktu merupakan suatu nikmat anugerah Allah Taala yang besar kepada kita, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dengan siang, la ayat, Allah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal yang cerdik. Mana orang akal tak cerdik, pakai begitu ya. Duk tunggu belah kek hari jadi. Mari hari jadi, pakai belah kek. Sudah belah kek, ambil gambar pula duk suak kek ke bini. Padahal tak aja suak pun. Pasal orang lain suak juga kita. Dia panggil orang putih suak. Kita pun nak suak juga. Para jemaah sekalian, bermakna Allah kata apa? Silih berganti malam dan siang, la ayat, tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab semakin hari semakin pendek umur kita. Makin pendek apa ustaz? Tahun lepas baru 50, tahun ini 51. Makin banyak lah, makin banyak bilangan, tapi makin dekat jarak dengan kematian. Kita kena ingat. Mana setiap masa yang berlalu itu makna jarak kita dengan mati sudah semakin hampir, semakin dekat, semakin dekat. Tuan-tuan kena ingat,
Manusia di atas dunia ni bergerak. Makin hari makin dekat dengan mati. Satu kumpulan nanti di akhirat dalam syurga, ahli syurga tak berubah. Ingat, ahli syurga tidak berubah. Dia masuk umur 33 tahun. 33 itulah sepanjang khalidina fiha, tak berubah umur dia. Siapa dia tahu kenapa umur ahli syurga tak berubah? Boleh jawab? Kita aja tanya ustaz. Ustaz kita tanya, kita aja tanya. Selamat. Nah. Sebab apa ahli syurga umur dia tak berubah? Jawab dia, sebab dia tidak ada lagi malam dan siang, tidak ada. Kita tahu umur kita berubah sebab apa? Sebab hari ni 1 hari bulan, esok 2 hari bulan. Hari ni tahun ni 2020, tahun depan 21. Dalam syurga oleh kerana tidak ada hari, maka tak ada lah berubah. Masya-Allah. Allah nak mu masuk gitu, gitulah umur kamu. Tak akan je, tak ada tua orang. Tak mikir lepas pada ni. Nak belah kek hari jadi, tak ada dalam syurga. Nak belah-belah dah ni. Nak kata apa dah? Nak pakai kek hari jadi atas dunia, dalam syurga tak ada. Tak ada. Dia kata tak ada kek dalam syurga. Dalam syurga ni mikir nak makan apa boleh berlaku. Bila anda sebut cerita syurga, ada makcik mari tanya. Dia kata, ustaz saya ni benda lain tak apa boleh tukar-tukar minum. So, yang tak boleh tukar. Kata, apa makcik? Bodoh. Allah kata. Patut nak juga dalam syurga? Kalau boleh tak? Kata insya-Allah dalam syurga ada belaka. Bodoh pada. Tak tahu awak sini masyhur sekali bodoh cak ke apa paling suruh di kawasan kita ni. Cak tege. Tak tahu cak ke apa dalam syurga esok. Cak syurga lah. Dah. Baik para jemaah sekalian. Artinya umur itu adalah anugerah Allah Taala. Ada orang dia beri pendek, ada orang dia beri panjang. Kita jangan berasa sedap hati. Ada setengah orang ni dia sedap hati. Dia kata tak apa. Saya baru umur 50. Gemuluh ayah ni umur 100 tahun. Dia ingat dia macam ayah dia juga. Umur 100 tahun panjang, umur 80 tahun, umur dia. Tak syarat. Ada orang yang ayah dia pendek umur. Dia belum dia dalam perut mak, ayah dia sudah mati. Dah. Anak dia pula panjang umur. Kita kata tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya iaitu kita mesti makmurkan umur kita ini. Sebab apa? Tengok dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Bila kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat esok, kita tak boleh nak bergerak. Tak berganjak kaki kita. Sehingga ditanya dengan beberapa soalan. Ada kata 4 soalan, ada kata 5 soalan. Tanda tuan-tuan. Yus'al an umurhi fi ma afna. Allah kata aku beri umur kepada kamu. Umur hidup di atas dunia tu 70 tahun. Mau buat apa? Umur. Kita duduk mikir 1/3 umur tidur. Sesadah tu. Sebab orang tidur tak ada dosa. Kan dalam hadis yang sahih Nabi kata rufi'al qalam. Diangkatnya pena tulisan dosa pahala ni bila tidur tak ada. Kecuali kita memang berniat tidur tak mau solat, itu lain. Aku nak tidur ni, jangan siapa buat aku. Subuh ke, zuhur ke, asar tak ada, tidur terus. Itu tak boleh. Dia niat tidur tu kerana nak lari daripada taklif syarak. Tidak mungkin. Kita nak tidur, kita niat aku nak bangun subuh. Tak terbangun, tidak berdosa. Sebab sudah ada keazaman kita untuk bangun. Yang pertama Tuhan tanya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Aku beri pada kamu ilmu, mau buat apa? Oh, saya mengaji banyak ustaz, tapi beramal ke tidak? Tak beramal tapi cakap sedap. Ini bahaya. Kita kadang-kadang belajar banyak, amal zikir itu berat. Wa an malihi. Tengok. Harta Allah tanya 2 kali. Harta 2 soalan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mu ambil mana? Kamu bawa ke mana? 2 kali tanya. Hartamu ni banyak. Kamu dapat dari mana? Alhamdulillah daripada hasil usaha kita. Kita berkebun, kita berniaga, kita bekerja. Alhamdulillah. Dapat harta, bawa ke mana? Ni saya labur di masjid, buat rumah anak yatim, buat pondok, sedekah orang bagi makan.
Alhamdulillah. Tapi kalau kita pergi top di tempat yang haram, macam mana? Pergi buat rumah judi ke buat apa? Nauzubillah, kan? Maka itu di antara dia tanya, ada riwayat kata an jismihi, tubuh kamu sihat, kamu guna untuk apa? Untuk ibadah, untuk solat, untuk bantu orang. Alhamdulillah. Maka itulah ada riwayat yang mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, dia kata wa an syababihi, muda kamu mengguna untuk apa? Yang pentingnya kita tidak akan berganjal. Kerana itu diriwayatkan Sayyidina Luqman Al-Hakim yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qala Luqman nasihat pada anak dia, ai bunai, wahai anakku, mu ni setiap hari bermula daripada kamu sampai ke dunia dulu, kamu telah berhadap keluar daripada perut makmu, bermakna kamu sedang berjalan ke akhirat. Masya Allah. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin dekat. Itu dia panggil nasihat dia kepada anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata waktu itu semuanya Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam untuk apa? Tuan-tuan tanda, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita waktu 24 jam untuk apa? Dalam surah Az-Zariyat, anda surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Hai. Kalau 24 jam mengabdikan diri, bila kita nak kerja? Bila kita nak makan? Bila nak kahwin? Itu soalan bila ni menarik. Sebenarnya orang yang tanya soalan bila kerana dia tidak memahami makna ibadat. Tuan-tuan tanda, ibadat dalam Islam ni ada dua kategori. Satu dia panggil ibadat khususiyah. Apa nak ibadat khusus? Ibadat khas. Puasa, baca Quran, semaya, haji, itu semua dipanggil ibadat khas. Satu lagi dia pada ibadat secara umum, artinya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini dituntut dalam masa 24 jam, tak boleh lagi. Kalau kita salah faham ni, kita akan terjebak dengan satu golongan yang menyeleweng, nama dia gerakan sekular. Gerakan sekular, dia kata agama duduk di masjid, kehidupan kita ni suku, ikut aku nak buat apa? Lah. Mari pokok kita zaman kita ini satu lagi tambahan, dia panggil golongan liberal. Ini dua kumpulan yang kita susah. Maka semua perbuatan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan kita betulkan niat, semuanya berpahala dan menjadi ibadah. Termasuk makan. Kenapa makan? Sebab nak menguatkan diri untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, untuk pergi cari rezeki yang halal, untuk nak berjihad, bantu. Semua kita makan boleh pahala. Sehingga kan Nabi sebut hatta, sehingga kan suapan makanan yang kamu letak di mulut isterimu, itu pun sedekah, ibadat. Bahkan duduk dengan isteri, ibadat juga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, suka-suka ke hak tu? Nabi kata, bayangkan kalau pergi letak di tempat yang haram, apa jadi? Dosa. Ni mu letak di tempat yang halal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh pahala. Sebab itulah kata di para ulama, dia kata hak mana nak banyak pahala, kena acaklah sikit. Sungguhlah sikit dah. Mudah-mudahan dapat senyum tua atau apa yang apa. Baiklah. Itu para jemaah sekalian, menunjukkan bahawa masa kita ni Allah Ta'ala letak 24 jam untuk liya'budun, supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kata itu dia panggil sekular lah gitu. Ada kata-kata daripada ulama salaf, kata-kata ini dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada terdapat dalam kitab-kitab, tapi pengkaji mencari takhrij, dia kata tak jumpa, nusibah. Dia kata apa? Dengar tuan-tuan, ma nadimtu ala syai',
Aku tidak menyesal di atas sesuatu yang berlaku, seperti aku menyesal setiap hari apabila terbenamnya matahari. Bermakna ajal aku semakin pendek, tapi amalan aku tidak bertambah. Mana setiap hari dia muhasabah, ajar aku kurang sehari-hari ni, amalan aku macam mana? Meningkat ke tak meningkat? Dia kata tak meningkat. Itulah penyesalan yang cukup rugi bagi seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman. Maka para jemaah sekalian, marilah kita belajar. Kenapa hari ini masa kita ada, tapi kita rasa tak ada masa? Ana selalu buat motivasi kepada para jemaah. Kita kata kita ni 24 jam, satu hari satu malam, tolak tidur 8 jam, dan lain-lain masa kita ada. Berapa kali kita boleh menyebut nama Allah Azza wa Jalla? Nah, tuan-tuan ingat kata ingat zikir yang selalu saya sebut ataupun tuan-tuan selalu baca. Cuba kata zikir ini: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat atau tak ingat? Siapa dia tak ingat zikir? Kita ajar apa ke 12 malam ni? Ingat? Coba kata. Kuat sikit nak dengar. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Masya Allah, semua ingat belakang dah. Acu bisik alif tabir tu, muslimat ingat tak ingat? Ingat? Tak ada orang tak ingat atas dunia ni ustaz. Ingat belakang. Soalan yang kedua boleh tanya tak? Boleh. Hak tak ingatnya berapa? Soalan yang kedua. Hak tak ingatnya berapa? Nak berzikir. Pasal apa tak ingat? Jawab dengan betul. Kenapa tak ingat? Ada orang kata bukan tak ingat ustaz, sibuk. Sudahlah, sibuk. Pernah sekali anak ambil kertas, beri ke pakcik ni. Kata cuba senaraikan hak sibuk tu apa benda? Suruh dia senarai. Apa benda yang sibuk? Dia duk termenung pakai tak tulis sahabat. Kau aja boleh tulis 5 perkara sibuk tak? Sibuk cari makan, sibuk ni, sibuk ni. Tak tulis apa, dia duk melenung. Kata kesimpulannya, saya faham dah ustaz. Ustaz tanya ni bukan nak tahu, nak suruh saya jawab. Kata betul. Berapa dia? Dia kata sebenarnya kita ni tidak sibuk, menyibuk banyak. Betul ke tidak? Menyibuk. Semua benda nak ulah berlaku atas dunia ni. Hak berlaku ke apa dia? Mari zaman Covid ni Covid pula berlaku. Mari zaman apa zaman. Hak kita tak saya ulahnya. Kita ni pandai ke tidak agama? Solat jaga molek ke tidak? Waktu kita dimakmurkan dengan zikir, dengan baca Quran, dengan Masya Allah, tabarakallah. Kita kata itulah yang kita rugi. Sebab apa? Sebab kita tidak muhasabah masa berlalu, berapa perkara kita boleh buat. Sebagaimana Nabi tanya sahabat tadi, apa yang siapa dia pergi ziarah orang sakit? Hari ni kalau kita senarai dah, berapa benda yang kita boleh buat daripada pagi tadi? Salat tahajud dah? Tak apa nak jawab. Salat witir? Dia kata bukan tak sejawab ustaz. Takut riak. Sedap juga alasan dia sedap. Kita ni kalau buat ibadat, kita tanya, cerita ke orang, jadi riak. Takut. Saya tak boleh jawab, takut riak. Anda kata tak apa, kalau tak ada takut riak, jangan jawab. Kalau takut riak, jangan jawab. Cuma yang saya bimbangnya, takut memang tak ada. Itu bimbang. Bimbang ya tu. Tidak kata mari tuduh di Masjid Nur Hidayah ni. Nah, marah pula pengurusi dia tu. Nah. Takut riak, jangan jawab. Tapi kalau takut tak ada, kita kena menangis. Mengenangi dosa kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sekat lidah kita daripada menyebut nama Allah, hasil daripada kelemahan kita, hasil daripada dosa-dosa yang kita buat, maka dia tersekat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, para pengkaji buat senarai pendek. Senarai pendek kepada kita, iaitu beberapa halangan yang menyebabkan kita tak mampu menggunakan waktu dengan baik. Tanda-tanda dia panggil akhtaru awaiq. Halangan yang menyebabkan seorang itu tidak dapat menggunakan waktu dengan baik. Halangan yang pertama, tulis. Halangan yang pertama, tanda ittiba'ul hawa.
Sebab kita terlalu mengikut kehendak nafsu kita. Nafsu ni, Allahu Akbar, dia nak apa? Dia nak suka, dia nak rehat, dia nak main-main. Tak ada benda-benda serius, tak mau. Maka yang menyebabkan kita terlupa ke akhirat dengan sebab apa? Dengan sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu. Dia nak tu nak ni, akhir sekali kita pun tak ada apa. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih hadis yang dikeluar oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu, kata Nabi, salasun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan manusia. Anda tuan-tuan. Yang pertama, syuhun muta'. Sifat bakhil yang kita terikut-ikut dengan dia. Kita ni harta kita cari. Susah juga nak dapat harta. Nah, tapi kita jadi bakhil. Sayang pada harta tu melampau sangat. Siapa nak sedekah pun tak boleh. Dikatakan orang bakhil ni tuan-tuan, dia nak makan, dia kira berapa ringgit nasi? 10 ringgit. Oi, mahal Beli nasi buku 2 ringgit setengah pun cukup dah. Dah. Tu bakhil punya orang. Apalah sekali kita makan hak mahal-mahal. Dah, beli pada keluarga, belanja anak-anak isteri nak makan sekali-sekala boleh juga. Tidaklah membazir sangat. Itu yang kedua, wahawan muttaba', yang membinasakan iaitulah mengikut hawa nafsu. Nafsu ni dia nak benda pelik-pelik. Kita boleh ikut dia, maka kita akan jadi rusak binasa. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Seorang itu terlalu kagum dengan diri dia. Ini membinasakan. Terlalu kagum dengan diri dia. Dia kata dia sempurna. Siapa mereka tak boleh tegur kita. Kalau kita tegur dia, kita kena marah. Apa awak ni? Nah, siapa dia main siapa dia awak, penatlah kita. Maka 3 perkara ini yang membinasakan. Baik. Itu yang pertama, iaitulah sebab waktu kita rugi, tak boleh menggunakan dengan baik dengan sebab terlalu ikut hawa nafsu. Yang kedua, halangan yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Kata di para ulama psikologi, kita ada 2 perkara. Satu dia panggil al-amal, satu lagi dia panggil al-umniyah. Cita-cita dan angan-angan. Lain 2 tu. Awak nak pergi syurga? No. Lepas tu semaya apa nak? Semaya dah. Baca Quran tak baca, tapi ada Quran rumah tu. Nah, tu dia panggil angan-angan. Tak buat hijau, tapi nak kaya. Orang yang bercita-cita nak surga, maka dia akan bersungguh-sungguh menghabiskan waktu dia belajar, berulang kali ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Itu dia panggil orang yang cita-cita. Yang jadi masalah kepada kita ini iaitulah tulul amal, panjang angan-angan. Duk mikir aku ni ahli syurga dah ni. Kan? Aku ni ahli syurga, tapi amalnya tidak amal ahli syurga. Orang panggil itu angan-angan. Kita tak kata angan-angan mak jeni ke angan-angan ke apa. Dah, mak jeni ke mak ke apa je, tak kira. Yang pentingnya kalau tahu kerja, maka Nabi SAW pernah pesan kepada Ibnu Umar. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ibnu Umar, munduk atas dunia ni seperti seorang pengembara. Pengembara ni dia berjalan, dia tak bawa bekal banyak. Dia bawa bekal cukup dia sampai tepat, ambil bekal lain pula. Tu pengembara macam kita nak pergi mana Mekah? Berapa hari? 10 hari. Tak kena nak bawa satu kontainer apa kan? Tu nak pergi nega, aku panggil lagi tak? Kalau nak pergi umrah, bawa sebik cukup. Maka Nabi kata abiru sabil, ataupun orang jalan gitu ya. Orang asing, orang dagang, orang yang tidak. Maka Ibnu Umar syarah balik kepada hadis Nabi, dia kata apa? Iza amsaita fala tantazir sabah. Bila munduk petang, jangan tunggu esok nak taubat. Jangan tunggu esok nak buat ibadah. Sebab kita belum tentu esok hidup ke mati. Kita tahu lagi esok kita hidup atau kita mati. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu petang jangan tunggu petang, bila pagi jangan tunggu petang. Khus min sihatika limarad. Waktu kita sihat, kita buat ibadat banyak-banyak.
cadang waktu sakit. Waktu PKP baru ni, bila kita tak dapat pergi masjid, ramailah sahabat-sahabat kita sendiri pun sedih ke tak sedih tak lagi masjid. Sedih. Anak keluar satu video, kita kata insya-Allah PKP kita akan dapat pahala pencen. Sebab orang yang sentiasa pergi masjid waktu tidak dilarang, bila dia tak pergi masjid, malaikat akan tulis pahala dia seperti dia solat di masjid. Allahu Akbar. Sama juga dengan wanita yang uzur. Waktu tak uzur, dia buat ibadat banyak. Dia tahajudnya, dia solatnya, dia baca Qurannya, dia. Bila dia uzur, malaikat mari tengok, oh dia ni uzur, mari haid, tapi jadual dia penuh setiap hari dengan ibadat. Setiap hari baca Quran satu juzuk. Setiap hari dia akan solat sunat qabliyah ba'diyah. Solat fardu tu wajib dah. Setiap hari Isnin, hari Khamis dia akan puasa sunat contohnya. Waktu dia uzur, malaikat akan tulis pahala yang sama. Itulah kita kata rahmat Allah Taala kepada dia. Tawak hijau boleh gaji. Suka kita. Macam waktu PKP pun tak lagi pejabat, tak lagi sekolah. Gaji masuk, seronok juga dah. Lepas pada PKP, berasa tak segi juga sekolah. Pasal gaji boleh, ni kena pergi sekolah pula. Realiti, anak berjalan banyak negeri dah. Banyak tempat dah pergi. Realitinya, orang masjid kata sampai hari ni ada di kalangan imam-imam entry tak mau lepas jawatan. Kena imam entry. Kita tu lah baru ni kan boleh puasa ni tadi tu investment. Raya tu. Tepuh diri dah. Tepuh orang ni. Habis batang nyapu atau batang apa. Nak suruh jadi tu email. Bila waktu majlis buka pintu masjid, tak semari juga dia. Pasal dia kata dia sedap dah jadi tu email. Pasal tu hari ni kita tengok new normal, tak apa-apa normal. Sebab bilangan orang patutnya dengan penjarakan pak keluar lah orang. Ni penjarakan supaya juga sama sah. 3 sah, 4 sah dengan hak tak jarak. Bermakna bilangan semakin kurang. Ini bahaya kita. Kita kena ingat. Maknanya perkara yang kedua yang menghalang kita daripada menggunakan masa sebab terlalu panjang angan-angan. Tak apa. Tak ada masalah, tak taubat lagi pun. Nantilah sihat-sihat ada peluang esok kita pergi Mekah, kita pergi umrah, kita pergi haji. Hilanglah dosa. Kat kita ada masa ke? Nak berunding dengan malaikat. Malaikat mana? Malaikat maut supaya tak ambil nyawa kita lagi. Jawabnya tak ada masa. Bila tidak ada masa, kenapa kita berani buat macam ni? Ini bahaya. Tanda tuan-tuan. Ada seorang pemuda ni tak solat, tak sembahyang. Jadi orang kata, "Ustaz, cuba pergi dakwah dia." Ustaz ni pergi dakwah dia, ajak dia solat. Lepas habis nasihat dia tanya, "Ada Ustaz nak kata apa lagi?" "Tak ada dah, nak ajak awak solat je." "Terima kasih. Ayah saya mati umur 80 tahun." Tak dia main tu. Main panjang angan-angan. Saya lo ni baru 40. InsyaAllah Ustaz. Umur 60, Ustaz tak payah tunggu. Sini, saya jumpa di masjid. Bagi masa saya 20 tahun lagi. 20 tahun, 60 ke atas, ahli masjid. Berapa tahun dia nak? 20 tahun nak enjoy. 20 tahun lagi nak pergi masjid. Tak ada masalah. Petang ni, cakap, petang esok, orang telefon ke Ustaz. "Ustaz, pemuda yang kita pergi dakwah semalam mati aksiden." Ustaz kata, "Masya Allah, cita-cita dia nak hidup 20 tahun lagi, nak enjoy. Allah beri 20 jam saja." Ingat tuan-tuan, panjang angin tak sesama masalah. Jangan taswif taubat dalam kitab penawar bagi hati. Ada belajar kitab ni. Penawar bagi hati ada ngaji. Penawar bagi hati dia kau mau Ustaz mengajar kan. Dalam kitab penawar kata ta'khirut taubah, melewatkan taubat perlu pada taubat lagi. Itu bahaya. Mana kita tangguh taubat kita ni, kena taubat 2 kali. Taubat daripada dosa, taubat daripada kita menangguhkan taubat. Maknanya orang yang cita-cita panjang ni duk main, tak apa. Relax lah dulu. Umur muda lagi. Masya Allah tabarakallah.
Ana selalu bawa jemaah haji. Bila ada jalan rombongan kita ni haji yang muda-muda, kita interview dia. Saudara nak pergi haji ni umur 30 tahun, 30 setengah, 40. Apa perasaan? Oh, dia kata payuh ustaz nak lepas. Nak lepas syaitan, nak lepas mari payuh. Muda lagi, nanti balik esok, nak berjabat buat majlis. Apa ni, ramah-ramah parti dia panggil. Tak kira nak naik atau apa tak. Tuan haji sebulan dipersilakan naik berkaraoke. Tak so. Tangan ni lagi. Tunggu tua-tua sikit. Allah, dia kata perasaan tu nak lepas ni. Tunul aman. Jadi saya mikir kawan-kawan saya, kok 30 tahun juga umur, mati dah pada. Jadi saya mari bekau. Mana kita kena lawan cita-cita yang pelik, angan-angan yang pelik. Halangan yang ketiga, tanda al-faragh, terlalu menggunakan masa kosong. Masa kita ni faragh, free masa. Pasal tu tidak layak bagi seorang Islam. Dia rasa boring ya, tak ada benda nak buat kerja. Mana ada boring? Paling tidak kita boleh zikir, kita boleh baca Quran. Mana ada boring? Kita boleh dengar kuliah. Nah, ataupun masa kita free, kita boleh pergi belakang rumah kita. Tak kira lah panjang rupuk pada pokok bunga, tebah rupuk pun banyak kerja dah. Masya Allah tabarakallah. Tapi kita duk main boring, tak ada kerja. Tak ada kerja apa, tak ada kerja. Rumah dia sampah bertemu depan tangga, depan pagar rumah kita. Tak ada kerja. Lah. Nabi kata apa? Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat ramai manusia terpedaya dengan dia. Nikmat apa? Nikmat sihat dengan nikmat mempunyai waktu yang cukup. Kata di Ibnul Jauzi, ada kadang manusia ni sehat tapi tidak berkelapangan. Saya pergi di luar negara, negeri Arab, di Dubai, pergi ke Riyadh, pergi ke Qatar. Anak-anak Malaysia hok kerja di sana. Kerja syarikat minyak lah, syarikat gas. Dia kata, ustaz, kami duduk di sini berasa jadi orang sungguh. Warna pula pelik jadi orang sungguh ni. Pukul 8 pagi, 8.30 masuk jabat. Pukul 2.30 habis dah pejabat Arab, boleh balik ke rumah. Lepas asar bawa anak-anak pergi masjid. Dia di budaya di negeri Arab ni, lepas asar dia ada kelas Quran. Budak-budak ngapa Quran sini, orang tua ngaji Quran sini. Dia kata kita boleh khatam Quran di sini, kita boleh belajar. Jadi orang duduk Malaysia, keluar anak tak bangun tidur, balik rumah anak tidur pula. Nak cerita sibuknya masa. Dipanggil. Maka bila kita ada faragh, ada kekosongan, inilah masa kita nak isi dengan benda-benda yang baik. Waktu sehat, inilah waktu yang kita nak isi dengan perkara yang baik. Tapi kita pula duk mikir, waktu sehat tak pergi masjid, bila sakit baru duk mikir nak pergi masjid. Kita dengar jiran masjid sakit, pengurusi, imam, ahli yang terkuasa masjid pergi ziarah di hospital. Mari-mari tengok, tu imam mari kemah pegang tangan. Sambil-sambil tu yuk bunyi dalam tekak dah suara. Tu imam tu doa kalau sehat nak pergi masjid. Tu imam paling muka dah lain. Pasal kakak ni masa sehat dia tak pergi pun. Nah, bukan sangat tak pergi. Repot polis pula dia kata orang ceramah derah, speaker derah. Gel-gel kat rumah dia. Baru nak pergi masjid. Apa nak buat? Mana masa tu kita akan kerugian besar. Sebab waktu kita ada masa kosong, kelapangan masa. Ada orang sehat tapi masa pula tidak ada. Ada orang masa banyak tak sihat pula nak pergi masjid. Allahu Akbar. Anak zaman PKP ni rasa sedih tengok. Pakcik-pakcik ahli-ahli setia masjid tak dapat pergi masjid sebab SOP kata umur berapa tak pergi masjid? 70. Enggak hak geng 70 ni lah orang ramai di masjid. Berair mata dia mari. Ada sekali dia mari masjid kita. Kebetulan pengawal keselamatan ada. Dia kata ni 70 ustaz. Kata hak ni patut pergi masjid. Hak nak mati ni. Sengih suka pakcik. Muncullah dia tahu ustaz ada boleh masuk masjid. Kalau tidak agak sedih 13 minggu tak payah jemaah ni. Allahu Akbar. Ayo tengok. Bila mari PKP, hadis ni terpakai. Dua nikmat Allah Taala bagi pada kita. Nikmat sihat, nikmat waktu ada kekosongan. Bila mari lockdown masjid, kalau kita ahli masjid, insya-Allah tuan-tuan tidak akan rugi.
malaikat akan tulis pahala pencen. Dia maya rumah tapi hati mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid. Allahu akbar. Suka tak, bahagia tak bahagia tu? Tapi kalau masa tu baru nak pergi masjid, malaikat kata mau pencen mari kerja, mana pencen? Kita nak pencen dia ada tahu juga kerja. Tak. Kau kira pada umur berapa? Dulu 55 tahun boleh pencen. Sekarang ni 60. Ada orang ni jenis tentera, dia ikut berapa puluh tahun. Adalah. Yang maknanya nak dapat pencen kena ada juga tempoh. Kita tak aja pergi masjid, tak ikut majlis ilmu, tiba-tiba mari PKP nak ambil pencen, kita kata saja. Bila saya keluar cerita lagu ni, ada orang WhatsApp dia kata sedih ustaz. Saya rasa sangat terpukul lagi tu. Tengok kawan-kawan ahli masjid, ahli majlis ilmu, mereka telah meraih pahala walaupun duduk di rumah, saya tak dapat apa. Kita kata subhanallah. Itu masa kita rugi. Baik, kita pergi kepada yang ke seterusnya, orang panggil sebagai peringatan kepada kita, iaitulah sebab yang keempat, al-fitan, sebab terlalu banyaknya fitnah, godaan-godaan di atas dunia ini. Di antara fitnah yang sangat tuan-tuan kena rasa dia ni fitnah, apa dia? Fitnahnya alam maya. Alam maya ni berasa tak fitnah ke fitnah? Alam maya kita ni fitnah ke tidak? Fitnah. Berapa orang yang boleh duduk dengan handphone dia, tunduk tak cakap dengan orang, titik air liu. Nah, kalau tanya dia pakcik, berapa muka surat ada Quran baca? Ada dalam telefon. Kau buka ke tak? Tak buka lagi. Duk buka grup WhatsApp, ada WhatsApp hok jenis apa ni, anak beranak, ada WhatsApp hok geng-geng kaki buah, ada WhatsApp masjid pun ada juga, tak buka-buka. Kalau dia masuk duduk sibuk ya. Malam Jumaat duk atas gambar orang tino. Abang, malam Jumaat balik cepat. Siapa dia suruh kerja lagu ni? Orang malam Jumaat patutnya tak, malam Jumaat, malam selawat kita duk atas gambar. Orang yang diedit haram gambar ni. Ini mana kita kerugian besar para jemaah sekalian. Sebab ujian fitnah ini besar. Saya ustaz, dulu zikir kuat. Tapi bila mari fitnah, tak tahulah dia kelahi ke isteri ke, dah masalah. Menyebabkan dia nak ibadat lemah. Contoh kena ingat. Nabi sebut dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayah. Orang yang boleh beribadat ketika susah, ketika bencana, pahala dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar. Enggak kita waktu susah tu tak mayat. Ada orang WhatsApp saya, dia kata ustaz, saya nak kenduri anak minggu depan ni. Boleh ke tidak saya nak jamak kenduri? Sedap juga soalan dia. Jamak kenduri. Kata tak jumpa lagi dalam kitab. Jamak musafir ada, jamak kenduri tak ada. Kata tak boleh tinggal. Kalau tuan tak duduk di kemah tu, orang tak lalu makan ke mana? Lalu nak bersalat-salat lah. Kau nak bersalat tulis itu. Tuan rumah rehat 5 minit solat. Orang nak jumpa kita nya tunggulah tu. Tak, sampai-sampai duduk kursi meja, kena 3 kali buffet, dah kita sudah mayat. Mungkin mayat tu 4 rakaat je. Jangan mayat tarawih. Mayat tarawih lama ni. Nak jamak pasal sibuk. Kata-kata setara mana sibuk ke? Allah. Anak tuno pula nak jamak juga. Takut penuh makeup. Macam-macam dunia nak kemat. Hazard ini semua ni fitan. Tuan-tuan ingat, bala mari dengan alat gadget yang ada di tangan kita ni, anda tengok banyak kerugian masa kita sangat sukar di sini. Tuan-tuan kena hati-hatilah. Kita boleh guna masa, tapi biar ada masa. Masa ni aku baca Quran. Kita tak dalam handphone kita tu zikir waktu pagi, tak situ. Lepas maya subuh, buka, jangan buka lagi WhatsApp. Jangan buka lagi data. Kita pergi buka Quran dulu. Buka zikir pagi dulu insya-Allah. Anda selalu duduk sebar. Zikir ni, zikir lepas solat kita bagi ni. Nah. Zikir waktu pagi kita bagi supaya ada dalam handphone masing-masing alat-alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, masa kita sudah tamat. PKP tak boleh panjang-panjang. Cuma saya tanya satu soalan tip, bagaimana kita nak panjangkan umur kita? Bagaimana kita nak panjangkan umur kita? Umat dulu panjang umur. Umat Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Kan? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek umur dia. Nabi kita sendiri umur dia berapa? 63 tahun wafat. Sayyidina Abu Bakar umur banyak tu juga. Abu Bakar merintah 2 tahun lebih. Sayyidina Umar 10 tahun. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Tapi injazat,
Mereka telah dapat melaksanakan perkara yang banyak. Baik. Kita letak umur kita mengikut keturunan 60 70 tahun. Nabi kata umur aku di antara 60 70. Tak ramai yang lebih pada tu. Tapi bagaimana kita nak panjangkan umur kita macam mana? Oh, dia kata ustaz, beli ubat banyak. Hai, beli ubat pula dah. Tuan-tuan kena ingat, di antara nak panjangkan umur kita, iaitulah kita buat benda-benda kebajikan yang Allah SWT beri kepada kita. Nabi kata apa? Siapa dia nak panjang umur dia? Siapa dia nak murah rezeki dia? Siapa dia nak senang hidup dia? Falyasil rahimahu, mugi hubungi silaturahim. Macam mana kita jadi panjang umur? Mati. Imam Nawawi mati umur 40 lebih. Tak pernah kahwin, tak ada kahwin, tak ada nikah. Sibuknya ulama zaman dulu nak kahwin tak ada. Kita lah ni sibuk juga. Baik. Pendek kau panjang umur Imam Nawawi 40 tahun. Pendek kau panjang? Pendek. Allah Ta'ala panjang umur dia sebab dengan apa? Dengan ilmu dia. Dia mati tahun kurun yang ke-7, 7 kata lebih, 6 kata lebih. Sampai hari ni tuan-tuan gilah atas dunia mana orang tak kata qala Nawawi rahimahullah. Orang sebut nama dia. Dengan apa? Dengan sebab ilmunya dia tinggalkan menyebabkan umur dia jadi panjang. Baik, tuan-tuan ada ilmu kita ngajar. Anak murid kita mari ngajar. Oh, Quran ni saya ajar awak ni. Kok saya belajar dengan ustaz dulu lah. Belajar dengan ustazah dulu. Baik. Saya tak ada ilmu, saya ada duit. Kita buat masjid. Masjid kita ni kita mati dalam kubur. Kan? Tapi orang dia sebut, masjid siapa ni? Masjid fulan. Setiap orang mari semaya sini, pahala mengalir dalam kubur. Masya-Allah tabarakallah. Kita pergi buat rumah wakaf. Kita pergi buat sekolah. Kita pergi buat pondok. Kita wakaf kitab contohnya. Semua itu dia panggil memanjangkan umur kita. Kata di para ulama, bahagianya manusia apabila dia mati, amalan kebajikan dia tak mati. Siapa dia yang bahagia? Tua dia mati, amalan kebajikan tak mati. Macam mana kita nak buat? Wakaf. Di antaranya wakaf. Amalan tak mati. Kita mati, amalan duduk jalan. Pahala duduk jalan. Online kata orang sekarang. Masya Allah. Tapi manusia celaka, na'udzubillah, tua mati, kejahatan dia tak mati. Kita ambil poster, kita sebar. Ambil gambar orang, kita pangkah. Tulis macam-macam. Tuduhan-tuduhan jahat. Kita sebar. Orang tengok, Allah jahatnya menata ni. Padahal orang baik dengan sebab kita edit. Berduk jalan. Tua dia mati dari kubur. Setiap kali orang duk tengok benda yang kita buat, dosa mengalir dalam kubur. Na'udzubillah. Kita pergi buat pusat-pusat hiburan yang melarakan. Orang duduk kubur situ, semua hak mari, dosa masuk dalam kubur belaka. Na'udzubillah. Kita buat ajaran-ajaran sesak ke, ajar ilmu sihir, ilmu. Semua itu dia panggil manusia celaka. Tuannya mati, kejahatan dia tak mati. Inilah manusia celaka. Jadi para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya bagaimana kita nak panjangkan umur kita. Jawabnya dengan kita buat kebajikan-kebajikan yang menyebabkan orang akan mengenangi kita. Orang baik ni masya-Allah, lalu ke kubur, orang akan sedekah. Dah. Paling tidak itu Rabbi ghfir. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia. Doa baik pada kita, masya-Allah, itu dia panggil manusia yang bahagia. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penamat dengan risalah yang saya bagi. Dapatlah kau dah. Bui-bui bagi belakang. Risalah ni anak nak panjangkan kepada para jemaah sekalian sebab dalam pemerhatian anak di antara ibadat yang kita rugi banyak, iaitulah zikir selepas solat. Zikir pas solat biasanya makmum dia akan ikut imam. Imam baca dia baca, imam tak baca dia tak baca. Sekarang ni kita nak kempen zikir lepas solat ini, zikir yang berbentuk individu, amalan peribadi. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat benda sunat ni, kalau buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Itu ayat kita saya dengar. Betul dah, tak salah dalam fiqh. Fiqh kata amalan yang sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Betul. Kita tukar sikit. Kita tukar definisi motivasi dia. Perkara yang sunat buat boleh pahala, tak buat biar dengar. Tak buat rugi pahala.
Biasa rasa, aku tak zikir lagi hari ni. Contohnya lepas maya, mari nak buah pula. Selesai. Zikir dulu. Wah, banyak. Biar boleh sampai gitu kita. Di antara zikir Nabi kita aja 10 perkara ni. Zikir ni anak kumpul daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Di antaranya kitab Mughnil Muhtaj. Kitab Mughnil Muhtaj ni kitab muktabar dalam kitab fiqh dia, fiqh Syafi'i. Dia kata mula-mula Nabi kalau ada pen tulis. Mula-mula Nabi selesai solat dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang tanya, saya nak panjang boleh? Boleh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Boleh, tapi dah kau ikon takut panjang kepala ekor tak ada. Begitu lagi. Kita nak biar ada semua 10 perkara. Maka kita ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa saat? 3 saat. Dah. Kita nak 10 minit ni. Lepas ni nak pergi atas anak sekolah, nak pergi sana sini. Kalau lepas maghrib orang nak kuliah pula. Kemudian kita baca yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dua ni satu hadis. Dia panggil hadis Sauban yang dikeluar oleh Imam Muslim, mana hadis sahih. Baik. Yang ketiga, sekiranya lepas solat subuh, tengok sebelah tu. Yang alik kiri ni. Kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca. Lepas subuh dengan maghrib 10 kali. Kemudian kita pergi alik ni. Alik kanan semula. Tengok alik kanan tu kalau kita zuhur, asar, isyak kita baca ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Sambung yang keempat. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Baca seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Berapa dah tu? 5. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua ni bacaannya ada dalam buku yang saya terjemahkan. Tuan-tuan boleh ambil dalam internet ada. Dalam Facebook saya Abu Anas Madani ada kitab ni. Atau beli kedai ada. Tulis zikir pagi petang dengan zikir lepas solat. Kemudian kita baca lepas maghrib dengan subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian lepas subuh kita baca zikir penerang hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tulis, ini zikir penerang hati. Kita baca, ajar anak kita baca, ajar cucu kita nak keluar dari sekolah tu ajar. Biarnya boleh ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jangan tunggu dekat nak periksa baru mari air sebotol, pen sebatang nak suruh tak tiup, tak akan nak tiup mari tak baca. Kita pergi awal-awal lagi. Kemudian jangan lupa zikir. Ni dia panggil kelorok solat. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Cukup 100 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca zikir ni 3 ni, setiap kali lepas solat dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tu macam ada tepi laut ni pergi renung laut. Banyak laut. Banyak mana lubuh di laut. Kemudian jangan lupa baca ayatul kursi. Jangan baca ayat kursi gitu baca sungguh. Lama lepas mayang bunyi ayatul kursi. Oh, dia ada lagi ni. Ni mengaji bahasa mengaji tak habis. Ayat kursi setiap kali lepas solat. Kata Nabi, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Siapa dia nak tekek di syurga, insya-Allah setiap kali lepas solat baca ayat kursi. Kemudian kita baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan kalau boleh hafal hak ni, tak kiralah baca. Cuma sebelum kita bangun, kita perhabis hak ni. Allah astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa la ilaha illallah wa la syarika. Lepas tu bangun, kan nak pergi. Contohnya kita nak pergi sibuk, nak pergi berjabat, nak pergi ke anak sekolah. Nah, bangun ni sambil-sambil baca subhanallah subhanallah subhanallah. Dia kata ustaz dia bangun pakai sudah. Jangan gitulah. Pasal tu kena hafal. Doa atas motosikal boleh subhanallah.
Tak ada siapa nak samai kita je. Nah, tak ada lagi orang kena samai sebab zikir atas motosikal ada. Tak ada lagi. Baiklah para jemaah sekalian, itu secara ringkasnya saya ijazahkan zikir kita ni insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita. Marilah sama-sama kita jaga masa kita supaya tidak sia-sia, tidak membazir begitu saja. Mudah-mudahan kita bahagia di akhirat insya-Allah. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.